الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwanil muslimin, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa serta melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan di akhirat. Ikhwanil muslimin, tidak ada istilah putus asa di dalam Islam. Sebagai makhluk yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan muka bumi, manusia seharusnya memanfaatkan akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menyelesaikan sebaran masalah dan cabaran yang dihadapi. Ini termasuklah soal merawat penyakit. Usaha merawat penyakit ini bertepatan dengan hadis sahih yang diriwayatkan daripada Usama ibnu Syarik. Beliau berkata, sekumpulan orang Badui berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mendapatkan rawatan?" Baginda menjawab, "Ya, boleh. Wahai hamba-hamba Allah, dapatkanlah rawatan, kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit, melainkan Dia menentukan pula untuknya penyembuhan atau ubat, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyakit itu?" Baginda bersabda, "Penyakit tua." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ikhwanil muslimin, bidang perubatan hari ini semakin moden. Apabila pemindahan organ menjadi suatu realiti, kes kegagalan organ yang didahulunya membawa maut kini dapat dirawat dengan kaedah pemindahan organ. Di dalam kitab fiqh ulama salaf dan imam-imam mazhab ada dibincangkan hukum berkaitan pemindahan organ, kerana mereka berpandangan teknologi ini bakal menjadi kenyataan. Khazanah fiqh Islam inilah yang menjadi asas kepada keharusan pendermaan organ. Malangnya, dalam kalangan umat Islam, amalan derma organ menjadi terlalu asing, berpunca
dari banyaknya salah faham, adanya perasaan takut, malah munculnya penolakan oleh sebilangan masyarakat. Ikhwanil muslimin, statistik terkini pendermaan dan pemindahan organ di Malaysia menunjukkan hanya terdapat 836 penderma organ selepas kematian sejak 1976 sehingga Jun 2023. Daripada angka berkenaan, hanya 111 orang penderma organ, iaitu bersamaan 13% sahaja yang beragama Islam. Jumlah ini adalah terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pesakit kegagalan organ tahap akhir di negara ini. Berdasarkan jumlah terkini, terdapat lebih 10,000 orang pesakit yang berada dalam senarai menunggu untuk mendapatkan organ baharu di Malaysia, dan 99% dari jumlah senarai berkenaan sedang menunggu untuk mendapatkan buah pinggang baharu. Ikhwanil muslimin, pemindahan organ adalah penggantian organ yang berpenyakit dan rosak dengan organ atau tisu yang sihat dari penderma. Ia adalah rawatan paling efektif dalam kes kegagalan organ tahap akhir yang tiada alternatif rawatan lagi. Terdapat banyak bukti dalam bidang perubatan menunjukkan pemindahan organ yang telah dilaksanakan sehingga mencapai 95% kadar kejayaan. Sesungguhnya organ yang didermakan memberi manfaat besar kepada ramai insan dari sudut menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. Di sisi Islam, penderma organ adalah dianggap membuat kebajikan yang besar. Ikhwanil muslimin, dari sudut perspektif agama, derma organ telah dibenarkan oleh ulama dengan ijtihad jama'i melalui Majlis Fatwa Kebangsaan dan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri seawal tahun 1970 lagi, termasuk dari institusi antarabangsa seperti Majma' Fiqh Islami dan Lajnah Daimah Arab Saudi. Seharusnya tiada keraguan di sisi Muslim meneruskan niat bagi menderma organ. Pemindahan organ dibenarkan syarak atas alasan menjaga nyawa dalam maqasid, yakni matlamat syariat yang 5, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Melalui pendermaan organ ini, pesakit akan mendapat peluang kedua untuk menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang lebih baik di dunia ini. Ramai pesakit mengalami masalah keuangan berikutan kos rawatan yang begitu tinggi. Sebagai contoh, kos bagi setiap sesi dialisis adalah sebanyak RM300 Malaysia, dan ianya perlu dilakukan sebanyak 3 kali setiap minggu seumur hidup. Ini bermaksud setiap minggu sebanyak RM900 Malaysia diperlukan, manakala jika dihitung secara bulanan pula, kos sebanyak RM3,600 Malaysia. Perlu diperuntukkan untuk dialisis sahaja. Jumlah ini tidak termasuk kos pengangkutan, ubat-ubatan, makan minum dan sebagainya semasa rawatan. Dengan pemindahan organ ini,
para pesakit tidak lagi perlu mengeluarkan kos rawatan yang tinggi. Di samping kehidupan mereka akan menjadi lebih baik setelah menjalani pemindahan organ tersebut. Tanpa kesedaran terhadap pendermaan organ juga akan mengundang kepada aktiviti pemerdagangan organ secara haram yang merupakan satu kesalahan dan jenayah di sisi undang-undang. Ikhwanil muslimin, banyak bukti kejayaan pemindahan organ telah dilaksanakan di Malaysia, memberi sinar kehidupan yang baru kepada pesakit. Mereka ini bukan sahaja dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik, malah dapat mengerjakan ibadah harian dengan mudah selepas menjalani pemindahan organ tersebut. Ia jelas menunjukkan pendermaan organ amat bererti kepada sebuah kehidupan. Oleh yang demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru orang ramai untuk tampil ke hadapan menjadi penderma organ, terutama pada mereka yang mempunyai ahli keluarga yang sedang mengalami kegagalan organ tahap akhir. Tiada proses pemindahan organ boleh dilaksanakan jika tiada penderma organ. Dalam arus perdana dunia tanpa sempadan, pelbagai informasi berkaitan pendermaan organ yang tepat boleh diperolehi dengan mudah, seperti melalui laman sesawang www.dermaorgan.gov.my, dan proses pendaftaran sebagai pengikrar derma organ juga kini boleh dibuat menerusi aplikasi MySejahtera. Ikhwanul muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana seperti banjir. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa mengambil riswah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Justeru, salurkanlah zakat dan wakaf anda melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Marilah kita merafakkan doa agar saudara-saudara kita di Gaza, Palestin pada ketika ini diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan dalam menghadapi kesulitan pada waktu ini. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.